Basyar tak Basyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Al-Fadil Ustaz Syazli, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Antara nama Allah Azza wa Jal ialah As-Salam. As-Salam. Yang ni yang selalu kita dengar dan disebut di dalam nas Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Dia Malik, yakni raja yang menguasai. Dia Quddus, yang kita telah huraikan dulu. Dan dia Salam, dia adalah As-Salam, maksudnya kesejahteraan. Nama Allah As-Salam ialah nama Allah yang disebut di dalam dengan nas Al-Quran. Ada nama yang disebut di dalam dengan nas hadis, sunnah, seperti mana yang kita sebut dahulu. Ada nama yang orang sebut tapi tidak ada nas yang sahih, seperti Sattar, yang sahihnya ialah Sittir umpamanya. Sittir, hari itu kita sebut yang sahih Sittir, bukan Sattar. Kerana para ulama menyatakan nama-nama Allah Asma'ul Husna ini tauqifiyah. Maksud hendaklah diambil daripada Quran dan daripada sunnah. Orang boleh panggil Allah, Allah engkaulah pencipta alam, pencipta bangsa Melayu, semua boleh. Tapi nak letak nama kepada dia, tak boleh. Kita saja-saja reka satu nama, kita letak ke dia, tak boleh. Kita kena mengambil daripada nas, sama ada Al-Quran ataupun sunnah. As-Salam ialah nama Allah Azza wa Jal, maksud yang sejahtera. Yang sejahtera. Yani Allah Azza wa Jal menyebarkan kesejahteraan di kalangan hamba-hambanya, di kalangan manusia. Dan dia menciptakan ketenangan, kebahagiaan. Dan kita sebut, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma, ini dalam riwayat Muslim, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah as-salam, engkaulah kesejahteraan. Wa minkas salam, daripada mulah kesejahteraan. Tabarakta, berkat engkau, engkau berkat. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kemuliaan, jalal, keagungan dan kemuliaan. Maka nama Allah As-Salam. Sebab itu apabila orang masuk Islam, salah satu kata dasar Islam itu daripada salam, maksud kesejahteraan. Maka bila satu orang itu jadi Muslim, dia sejahtera. Sejahtera dia dunia dan akhirat. Dan kita telah sebut antara perkara yang dibawa oleh Islam, dia menyuruh untuk kita ini berdamai dengan Tuhan, supaya kita jadi hamba dia. Jangan berbalah dengan Tuhan, kita tak akan menang. Allah Azza wa Jal, kita kena damai dengan dia dengan cara kita tunduk pada dia. Kita kena berdamai dengan diri kita sendiri.
Allah ciptakan kita atas fitrah. Islam itu din fitrah. Sebab tu kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia atasnya. Sebab tu anak yang lahir fitrah. Ada ulama-ulama ilmu kalam bahas anak Yahudi masuk anak Yahudi, anak Kristian masuk neraka ke tak? Tapi Allah Azza wa Jal salam sejahtera, dia menciptakan manusia atas fitrah. Anak-anak mereka tak berdosa, tak mungkin mereka dihukum. Tak mungkin mereka dihukum. Allah Azza wa Jal salam. Maka kita bila sebut Allah, kita berdamai dengan Tuhan. Maksud kita jadi hamba dia. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Diri ini dah ada peraturan Tuhan ciptakan. Ada fitrah yang Tuhan ciptakan. Bila kita against, kita lawan fitrah kita, kita berperang dengan dalaman diri kita sendiri. Itu yang manusia kita lihat kadang-kadang dia kelang kabut. Dia sedang mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Dia kehilangan sesuatu daripada dalaman diri dia sendiri. Dia tercari-cari sesuatu. Dia tidak ada salam. Dia tidak ada kebahagiaan daripada dalaman diri dia. Lalu dia cuba selesaikan daripada luaran dia. Dia pergi dengar heavy music. Dia pergi dengar konsert. Saya bukan nak haramkan semua hiburan, tapi dia pergi cari benda-benda ni semua. Tapi dia balik, dia tak dapat. Kerana dia tidak berdamai dengan diri dia. Diri dia ada jasad, ada ruh yang dia perlu berdamai. Dia perlu berdamai dengan ruh dia. Ruh dia itu mahukan sesuatu yang Allah fitrahkan dia. Allah As-Salam. Maka Muslim di atas sifat salam Tuhan, dia berdamai dengan semuanya. Asal hubungan mesti berdamai. Tak mungkin Muslim berbalah tanpa perbalahan yang benar. Tak ada Muslim yang tiba-tiba asyik berkelahi je semua dengan semua orang. Hatta para ulama usul dan para ulama dalam fiqh membahaskan apa hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Aslul alaqah baina Muslim wa ghairil Muslim, dia panggil. Apakah asal hubungan antara Muslim dan non-Muslim? Adakah perdamaian ataupun peperangan? Kita ni hubungan asal dengan Muslim ni, jumpa non-Muslim ni, bermula dengan berkelahi dulu ke bermula dengan berdamai dulu? Ada kalau orang kata mula dengan berdamai, jumpa-jumpa pukul dah. Kalau berjanji baru damai. Kalau kata mula dengan berdamai, jumpa berdamai. Kalau ada masalah baru bergaduh. Dia tak buat masalah, tak bergaduh kita. Kerana Allah salam. Di atas salam Allah Azza wa Jal, maka kita membawa Islam yang sejahtera untuk semua orang. Sehingga kan lafaz greeting Islam, Assalamualaikum. Tak ada salam sejahtera kepada kamu, orang yang kita jumpa. Salam sejahtera kepada kamu. Pada manusia hidup tu, bukan benda tak hidup. Salam satu Malaysia, bukan, tu benda tak hidup. Benda hidup, orang tu. Assalamualaikum. Nama Allah Assalam. Nama Allah Assalam, dan kita pun hubungan Islam Assalamualaikum. Dan maksud Assalam juga, bahawa Allah Azza wa Jal sejahtera daripada segala kecacatan, segala kelemahan Allah Azza. Sejahtera dia daripada sifat lemah. Sejahtera dia daripada kejahilan. Maka Allah Azza wa Jal salam. Sejahtera dia pada ilmunya. Sebab itu kita kata ilmu Allah. Kita tak kata ma'rifatullah tu kita kena Allah. Kita tak kata ma'rifah untuk Allah. Kita kata ilmu. Kerana ma'rifah bermaksud daripada jahil kepada tahu. Allah bukan ma'rifah, Allah ilmu. Allah sentiasa tahu. Kerana Allah tidak terikat dengan masa. Masa Allah Azza wa Jalla yang cipta. Allah yang mencipta masa dan memasukkan semua makhluk di dalam masa.
Maka masa orang tak sama, masa kita tak sama, masa orang di tempat lain tak sama, masa di akhirat tak sama. Yang tak terikat dengan masa, Allah Azza wa Jal, dia yang mencipta masa. Maka tak ada bagi Allah qadim, hadis, tak ada. Hatta perkataan qadim, walaupun diguna dalam ilmu kalam, tapi Quran dan Sunnah lebih menggunakan huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Nothing comes before Allah and nothing comes after. Tak ada yang datang sebelum dan tak ada yang datang kemudian. Kerana dia yang menciptakan masa. Sejahtera Allah Azza wa Jal, ilmunya Allah Azza wa Jal. Sejahtera Allah Azza wa Jal, kalimatnya daripada dusta dan zalim. Sejahtera. Tak ada kalimah Tuhan, Quran sejahtera daripada dusta dan zalim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu yang benar lagi adil, tak zalim agama. Laksanakan Islam sejahtera. Tapi kalau kita buat Islam tak sejahtera, hak tu bukan Islam Allah punya. Kita buat sistem bank Islam, tapi orang lagi kena lagi banyak daripada bank hak tak Islam. Dia tak salam. Dia bukan sistem Islam. Dia tak damai. Islam damai. Muslim damai. Sebab tu orang Muslim, bila orang tu huru-hara hidup dia, dia masuk mari Islam, dia akan dapati ketenangan dalam hidupnya. Seorang yang lama menghayati Islam, kita akan relax dia. Ta'anni, orang Arab kata. Teliti dia. Bila tak salam, gopoh kita dalam keputusan. Gopoh kita di dalam menghukum orang lain. Gopoh kita di dalam menerima khabar berita orang lain. Tapi bila salam, teliti. Sifat Tuhan Allah Azza wa Jal, Allah suruh kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Allah itu salam. Dan dia mengharamkan benda yang tidak salam di kalangan hamba-hambanya. Dia haramkan zalim. Dalam hadis Muslim Allah Ta'ala sebut, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharramah. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim ke atas diriku, dan aku jadikan zalim itu haram di kalangan kamu semua. Tuhan kalau nak zalim kita, kalau Tuhan nak zalim lah, tak ada siapa boleh petikai Tuhan. Kau ada kita berimpun nak pergi buat demonstrasi, apa Tuhan tak adil? Tak ada kuasa. Manusia ni kecil, debu, lebih daripada debu dibandingkan alam yang luas ni. Planet bumi tu tak nampak dibandingkan alam yang luas. Siapa boleh petikai Tuhan? Tapi Tuhan kata, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Maksud aku tak zalim apa? Dan aku jadikan zalim itu haram di kalangan kamu. Haram di kalangan kamu. Tuhan tak akan zalim kita. Kita yang zalim diri kita. Dunia ni ada kezaliman. Bukan Tuhan yang menzalim kita. Kita zalim. Epicurus. Epicurus ni ahli falsafah. 1000-2000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Lebih kurang 4000 tahun lepas. Dia petikai Tuhan. Dia kata kalau Tuhan itu mampu menghapuskan kejahatan. Kalau Tuhan itu, dia tanya, Tuhan itu mampu dan berkehendak melawan kejahatan ataupun tidak. Jika Tuhan itu tak mampu menghapuskan kejahatan, jahat, maka dia tidak maha berkuasa, dia bukan Tuhan. Jika Tuhan itu mampu, tapi dia tak mau, dia biarkan kejahatan, dia satu Tuhan yang nakal, dia bukan Tuhan. Jika Tuhan itu mampu dan mahu menghapuskan kejahatan, macam mana boleh ada kejahatan? Jika Tuhan itu tidak mampu dan tidak mahu, pasal apa kita nak panggil dia Tuhan?
Epicurus kata di atas itu maka Tuhan tidak wujud. Dia antara earliest ahli-ahli falsafah yang terlibat dengan atheism, maksudnya etis yang awal. Dia kata kalau Tuhan tu, maksudnya Tuhan tu, kalau dia boleh hapuskan kejahatan tapi dia tak mau, dia tak bagus lah. Dia tak ada jadi Tuhan. Kalau dia mau tapi dia tak mampu, dia tak berkuasa. Kalau dia mau dan mampu, takkan kejahatan ada. Kalau dia tak mau dan tak mampu dan tak mau, dia bukan Tuhan. Epicurus dan ramai orang barat tulis, tuan-tuan baca ramai, God is crazy dan macam-macam. God is crazy, God was not great, yang ditulis oleh beberapa orang. Mereka petikai Tuhan. Mereka tak faham Allah Azza wa Jal tidak haram, tidak zalim. Tapi yang zalim itu ialah hamba-hambanya. Cuma dia membuat satu sistem bagi alam ini ialah dunia percubaan. Cikgu yang tak hatta dalam hidup kita terima, cikgu yang bagi periksa kat anak murid, dia tak bagi tahu jawapan, bukan dia zalim, bukan dia tak mau ajar. Dia dah ajar dah. Tapi bila hari periksa, hang kena periksa. Hang jawab soalan. Orang Yahudi, Kristian bangkit, Muslim bangkit menjawab Epicurus. Tapi yang penting nak cerita, Allah tak zalim di kalangan menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah Azza wa Jal jadikan kezaliman itu haram di kalangan kita. Siapa tak boleh haram, tak boleh zalim orang lain? Tak kira dia siapa. Dia raja, dia sultan, dia orang bawah, dia menteri, dia tak boleh zalim orang. Dia tak boleh kata ni, aku raja. Allah Ta'ala lagi maha berkuasa, Jalla wa'ala. Tapi dia maha raja lagi daripada segala raja. Dia tak zalim hamba. Pasal apa hang jadi raja, hang jadi sultan, hang jadi menteri, hang jadi orang besar, hang nak zalim orang? Rahmat Tuhan ni maha hebat. Tuan-tuan, siapa-siapa pernah menghadap orang besar? Appointment. Mungkin, ya sebahagian kita pernah. Walaupun kita ada nama apa, tapi kalau nak jumpa orang besar tetap dia akan kata, kena bagi masa. Kan? Tempoh sekian-sekian. Bila kita, walaupun kita kenal orang besar, orang tu duduk di istana besar, apa, dia tetaplah pegawai protokol kan. Habang kat kita, kena pakai baju ni, kena pakai baju ni. Masa jumpa sekali dia pakai baju tu, kita pun pakai bagi kenal dengan dia lah. Kan? Kita tak apalah. Itu protokol hidup di dunia. Allah Azza wa Jal, dia malikul muluk, raja bagi segala raja. Kita menghadap Allah Azza wa Jal, tak payah buat appointment. Ambil wudu, masuk menghadap Allahu Akbar. Dan boleh memohon kepadanya apa yang kita mau. Tak ada bajet terhad. Boleh pohon. Maha agung Allah Jalla wa'ala. Ambil wudu, Allahu Akbar, bila-bila masa. Masuk menghadap Tuhan. Kita kalau nak jumpa orang besar, bukan dah mesti dia boleh bagi kita pun, kita duduk senarai dah benda kita nak minta. Sebab itu di kalangan ulama salaf, bila khalifah-khalifah kata, mintalah. Dia kata, kau miliki apa? Ada kau miliki dunia dan akhirat? Kita tak. Dunia, akhirat aku tak miliki. Tak, aku kalau tuan aku lebih kaya daripada kau. Siapa tuan kau? Allah Azza wa Jal. Dia memiliki dunia dan akhirat. Buat apa aku nak minta kau? Aku duk jumpa dia selalu, aku minta kat dia. Iman di kalangan orang-orang saleh. Allah As-Salam. Sebab itu kita sebut nama Allah Jalla wa'ala. Dan kita berdoa menggunakan perkataan As-Salam. Ulama-ulama tafsir Lataiful Quran, mereka bahas tentang ayat Allah Azza wa Jalla. Allah dalam Quran bila disebut tentang zikir, dia kata alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam ayat lain Allah kata
fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bila kamu selesai sembahyang, Allah kata, yang pertama Allah kata orang yang mengingati Allah Azza wa Jalla. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, yang ingati Allah masa berdiri, masa duduk, masa berbaring di atas lambung mereka, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah kata bila kamu selesai salat, kamu ingat Allah berdiri, duduk dan masa baring. Allah kata. Ini apa ni? Zikir. Tapi Allah Azza wa Jal bila sebut doa, Allah tak sebut macam tu. Allah kata wa idza massal insana dur da'ana li janbihi qa'idan aw qa'ima. Bila insan itu dikenakan, ditimpa mudarat, maka dia akan berdoa kepada kami di atas lambungnya, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berdiri. Masa ingat Allah, Allah kata apa? Berdiri, duduk, lambung. Tapi masa doa, Allah kata apa? Bila manusia kena mudarat, dia ingat Tuhan daripada baring, duduk, bangun. Dia jadi patah balik. Pasal apa patah balik? Sebab kata ulama lataiful Quran, insan biasanya dia ingat Allah, biasanya manusia doa pada Allah, dia dalam keadaan susah. Susah ni kadang-kadang, ambil contoh dia sakit, dia dalam keadaan baring, ya Allah sembuh aku. Boleh nak sihat sikit duduk, ya Allah sembuhlah aku. Bila sihat sikit dia boleh berdiri. Allah, ya Allah sembuh aku. Quran kata falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrihi ila dhurri. Apabila sembuh dia daripada mudarat yang kena pada dia, dia seakan-akan macam dia tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah. Allah kata, orang yang zikir, dia zikir dengan keadaan mula-mula dia berdiri. Maksud biasanya orang zikir, dia tak semesti orang berzikir dia sakit. Dia sihat, dia berzikir. Sampai dia letih, dia duduk, zikir lagi. Sampailah dia baring, dia zikir lagi. Dia lena kot dah habis. Maka bila sebut zikir, macam keadaan orang tu sihat, kita disuruh dalam keadaan sentiasa manusia ni patut ingat Allah, berdiri, duduk dan baring. Tapi bila dia sakit, dia ingat Allah patah balik. Duduk, baring, duduk dan berdiri. Quran mu'jiz, Quran i'jaz. Bila dia sebut satu benda, dia memberikan makna yang besar. Allah itu salam, kata Quran, kerana dia Allah Azza wa Jal, dia memberikan kepada hamba-hambanya dengan sekejap, dengan hikmah yang mana diketahui olehnya. Dan Allah Azza wa Jal menyebut dalam Al-Quran, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyah mereka, orang-orang di akhirat besok, masa jumpa Allah Azza wa Jal, dia salam. Hatta di akhirat pun bagi salam. Assalamualaikum. Malaikat yang masuk jumpa orang di dalam syurga, bagi salam. Assalamualaikum. Salamun alaikum. Sejahtera kepada kamu. Allah suruh kita bila masuk rumah, Allah kata, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Bila kamu masuk rumah, bagi salam pada diri kamu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin dan bagi salam kepada keluarganya. Maka salam adalah perlambangan Islam, dan salam Allah Ta'ala as-salam juga bermaksud Allah Ta'ala menyelamatkan orang hamba-hamba dia. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam sejahtera kepada Nuh.
Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salam kepada Musa dan Harun. Salamun ala ali Yasin. Salam kepada kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamu ala al-mursalin. Salam sejahtera kepada mursalin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Maka agama ini adalah agama salam, sejahtera, sama dengan sifat Tuhan yang menurunkannya, dan kita disuruh untuk melakukan salam, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan alam. Dia dalam agama ni kadang-kadang dia ada level. Sebab tu Allah Ta'ala ciptakan syurga ni peringkat-peringkat. Bukan semua orang, syurga kita takkan sama dengan syurga Nabi SAW. Kan? Orang tanya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata, orang tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia pakai baju buruk. Dia pakai baju biasa, bukanlah kotor, baju lama. Tak cantik, tak. Orang tanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, perlukah Islam ni pakai macam ni? Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, bukan syarat nak masuk syurga mesti pakai, meninggalkan benda-benda harus. Pakai baju harus, pakai baju cantik harus, dalam agama boleh pakai. Allah Ta'ala bagi rezeki, orang nak pakai baju cantik, kereta cantik, dia menang. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bukan syarat nak masuk syurga untuk meninggalkan perkara-perkara harus, tetapi tak dapat mencapai makam yang tinggi di sisi Tuhan bagi orang yang tak meninggalkan sebahagian perkara harus. Tak salah. Tapi orang yang nak mencapai makam yang tinggi, dia meninggalkan sebahagian benda harus. Kerana warak dia di sisi Tuhan dia. Bukan tak boleh, orang lain ambil boleh pun. Kita tak berani kata haram. Tapi kita rasa macam tak mau. Untuk diri kita, kita tak kata untuk dia. Maka manusia ajaib. Saya sebut pada tuan-tuan tentang Ibnu Abbas, dan manusia ada sikap yang tersendiri. Umpamanya Nabi SAW tak kata kat Sayyidina Umar, jangan duk gelut nak picium Hajarul Aswad. Pasal dia, innaka qawi wa la tu'dhin nas. Kau kuat, jangan sakitkan orang. Tapi anak dia Abdullah ibn Umar pulun pergi cium, dia tak sakit kawan lah, dia cium. Sehingga dikatakan kosuk masai, dipukul orang ramai. Dia kata semua hati telah cenderung kepadanya. Aku ingin hatiku termasuk di kalangan mereka. Maksud cenderung kepada Hajarul Aswad. Sa'ad bin Abi Waqqas antara orang yang doanya mustajab. Kan kita ingat dia doa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada orang yang fitnah dia. Mustajab. Pada akhir hayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dikatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas pada akhir hayat dia buta. Sahabat Nabi SAW. Dan ada orang kata kat dia, doa kepada Allah, kau doa mustajab supaya Allah Ta'ala angkat matamu, boleh tak buta. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, liridai biqada'illahi azza wa jalla fi nafsi ahabba ilayya mimma ashtahi. Redha Allah Ta'ala, redha aku terhadap qada Allah Ta'ala yang ada dalam diriku ni, lebih aku suka daripada yang apa yang zahir aku nak. Maksudnya kalau ikut zahir ni memang nak tengok lah. Tapi perasaan redha yang ada dalam diri ni dengan qada Tuhan ni, lebih aku sayang lagi. Pilihan dia. Kita tak boleh kata tak boleh orang hujah benda ni nak kata bahawasanya tak sah minta doa. Kalau kita ditimpa bala tak. Siapa nak minta?
Siapa tak mau minta, tak apa. Tapi hubungan dia dengan Tuhan. Dia tahu antara diri dia dengan Tuhan. Sehingga para ulama kerohanian membahagikan 3 perkara dan sebahagian menambah menjadi 4. Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin menyebut bahawasanya patutnya dijadikan 4. Iaitu, ada berapa keadaan manusia ni bila kena bala. Yang pertama ialah golongan yang bila kena bala, mereka ni marah kat Tuhan. Pasal apa lah aku kena bala? Apa salah aku? Aku duk pergi semayang. Hak geng tak pergi semayang tu sihat. Hak main semayang ni pula dah Tuhan buat. Ada orang sakhat. Allah marah kat dia. Dia marah kat Tuhan, Tuhan marah kat dia. Ada orang, dia pada makan sabar. Dia sabar. Dia kena bala, dia sabar. Dan Quran suka orang yang sabar. Hati dia ni bergelora lah, tapi dia tak sebut melainkan hak mana Tuhan suka saja. Dia tak sebut. Hati tak happy. Hati tak seronok. Tapi lidah jaga, perkataan jaga. Sabar supaya tak keluar benda-benda yang Tuhan marah. Ini sabar. Ada orang pada makam redha. Tinggi pada sabar. Dia kena bala, hati dia tak bergelora. Dia terima benda tu. Pasal balak Tuhan kat dia, tak apa. Tuhan bagi kat aku. Terhapus dosa aku macam. Ada orang, satu lagi level lagi tinggi, makam dia syukur. Dia kena balak, dia syukur. Dia kata, Alhamdulillah aku kena. Antara semua kat kampung ni, aku yang kena. Tanda Tuhan sayang kat aku lebih orang lain. Alhamdulillah, banyak-banyak anak aku yang Tuhan pilih. Tanda bahawasanya Tuhan pilih aku untuk diuji lebih pada orang lain, syukur. Kita tak happy ya? Tapi ada orang di kalangan hamba-hamba Allah yang salih, mereka ada makam tu. Sebab tu kata, yang saya sebut, Muhammad bin Munkadir, jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjihad menghadapi diriku 40 tahun sehingga dia boleh beristiqamah. Muhammad bin Munkadir, alim, jalil hadis. Imam Malik kata, kalau kami ziarah Muhammad bin Munkadir, kami malu nak dibandingkan amalan dia dengan amalan kami. Kata Muhammad bin Munkadir, tu pun aku berjihad untuk lawan nafsuku 40 tahun. Sehingga dia boleh tenang. Sehingga dia boleh istiqamah. Sebab apa? Bukan setakat makam sabar, ada makam redha. Bukan setakat makam redha, ada makam syukur. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan syurga itu darajat. Syurga itu berperingkat-peringkat. Tak kalah sama syurga kita dengan syurga Abu Bakar Siddiq. Tak kalah sama syurga kita dengan syurga wali-wali Tuhan yang salih di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Semoga dia mensalamkan kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Kita baca hadis. Wa an Rib'i bin Hiras qalat intalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Faqala lahu Abu Mas'ud, haddathani ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca cepat sikit hadis ni. Nak siap masa. Saya nak kena pergi ke Kedah besok pagi, ada ucap utama apa seminar kepimpinan. Tak pernah saya marah. Daripada Rib'i bin Hiras katanya, intalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhum. Aku pergi bersama dengan Abi Mas'ud al-Ansari berjumpa dengan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum kita sebut antara sahabat yang pandai tentang fitnah ni. Fitnah akhir zaman. Al-Fitan wal Malahim. Abu Nuaim ada kitab Al-Fitan wal Malahim. Banyak kitab-kitab hadis ada bab Al-Fitan wal Malahim. Fitnah akhir zaman. Fitnah. Al-Fitan. Fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman.
Huzaifah ibnul Yaman, dia ni minat benda ni. Kata Huzaifah, aku dengar Nabi khutbah, semua khutbah tentang fitnah akhir zaman. Dalam sebagai riwayat, dia kata tak ada lelaki yang ada pengikut dia 300 ke atas, melainkan Nabi sebut nama dia. Hafidha man hafid wa nasiya man nasi. Ingatlah orang yang ingat, lupalah orang yang lupa. Nabi sebut habis apa yang nak berlaku pada akhir zaman. Huzaifah minat bab ni. Ada orang dia tak sama. Ada sahabat ni minat yang ni. Ada sahabat dia minat qada, dia minat ni apa? Undang-undang. Ada sahabat dia minat hadis-hadis fitnah ni. Ada sahabat dia minat yang lain, dia minat kerohanian macam Abu Darda. Ada sahabat semua. Ada sahabat dia minat perang, dia tak apa-apa macam Khalid Al-Walid. Setiap orang ada kekuatan dia. Demikian Allah Ta'ala jadikan kita tak sama, supaya kita saling perlu memerlu antara satu sama lain. Faqala lahu Abu Mas'ud, kata Abu Mas'ud, hadatsani ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal. Kata Abu Mas'ud, ceritalah ke aku apa yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal. Qala inna ad-dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Sesungguhnya Dajjal keluar dan bersamanya air dan api. Dajjal keluar bersamanya air dan api. Wallahu ta'ala alam. Dia keluar bersama dia air dan api. Macam mana air dan api itu kita tak tahu. Tapi dalam hadis yang lepas, dia memang boleh buat benda-benda yang luar biasa. Magic nah. Dia ni magician lah. Dia bukan miracle. Dia magician. Dia miraculous lah juga. Orang putih kira benda luar biasa yang dia boleh buat. Tapi sebab tu Quran bila dia sebut tentang tanda-tanda Nabi, dia tak guna mu'jizat. Walaupun dia gunakan mu'jizat di dalam sebahagian tulisan, tak apalah. Dia gunakan ayat. Maksud sains. Ayat wa min ayatihi. Tuhan pun ayat Tuhan. Ayat Nabi Musa, ayat Nabi Nuh, bahtera dia. Ayat maksudnya tanda, ayat, tanda. Quran adalah ayat, tanda. Yang tanda daripada Allah Azza wa Jal. Alam adalah ayat. Sebab tu ayat yang dibaca dan ayat yang dilihat. Tak mungkin ayat yang dibaca bercanggah dengan ayat yang dilihat. Pasal dua-dua daripada sumber yang sama. Tak mungkin ayat yang dilihat bercanggah dengan ayat yang dibaca. Sesiapa yang menafsir ayat yang dibaca bercanggah dengan ayat yang dilihat, dia tidak menafsirkan dengan tafsiran yang betul. Karena kedua-duanya ayat tanda. Dajjal bukan ayat. Dajjal, kalau nak kira ayat kesesatan bolehlah. Salman Rushdie buat ayat-ayat satanic verses. Ayat-ayat apa? Setan. Inna Dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Dajjal keluar dan bersamanya api, air dan api. Wa ammal ladzi yarahu an-nas ma'an fanarun tuhriq. Adapun apa yang manusia tengok ia sebagai air, dia adalah api yang membakar. Kita tengok air, hakikatnya api. Wa amma alladhi yarahu an-nasu naran fama'un baridun 'azm. Adapun yang kita tengok sebagai api, yang orang ramai tengok sebagai api, dia adalah air yang sejuk dan sedap untuk dimakan. Untuk diminum. Azbun yang boleh diminum, yang tidak masim lah, dan tidak masin dan tidak masak. Faman adraka dzalika minkum falyaqa' fil ladzi yarahu an-nara. Siapa yang jumpa dia di kalangan kamu, Nabi pesan lama. Di kalangan kamu tu bukan sahabat saja, kita lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir pada hari ini, tolonglah bagi sampai kepada orang yang tak mai. Fala'alla muballighin au aminin sami'. Boleh jadi orang yang dengar, orang yang disampaikan itu, kata Nabi, lebih faham daripada orang yang dengar. Nabi cakap
Nabi cakap semasa Hajjatul Wada', Nabi kata, orang yang mai hari ni tolong bagi sampai pada yang tak ada. Boleh jadi yang kena sampai tu lebih faham dari yang dengar. Subhanallah. Maka ulama-ulama bahas, kemungkinan tak tabi'in lebih afqah daripada sahabat? Kemungkinan tak tabi'in orang kemudian lebih faham daripada sahabat dalam masalah beberapa hukum akam? Mungkin, kata mereka. Kemungkinan ada ilmu Imam Syafi'i lebih banyak daripada sebahagian ilmu sahabat. Mungkin. Mungkin ada ilmu Imam Ahmad lebih banyak sebahagian. Mungkin. Tak mungkinlah lebih banyak daripada kibarul sahabat. Tapi itu tidak berarti menafikan keafdalan sahabat. Sahabat afdal, ada kelebihan. Betul. Tapi mungkin tak ada sahabat kecil-kecil ni yang ilmu imam-imam lebih besar daripada apa? Mungkin. Kerana Nabi kata, fala'alla mubalagh aw'a min sami'. Boleh jadi yang disampaikan lebih reti, lebih faham daripada yang dengar sendiri. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang mana jumpa benda ni, adraka dzalika minkum. Allah, Nabi ni pesan, kalau kamu jumpa, Nabi ni kerja dia dakwah, basyiran wa nadhiran, bagi khabar bergembira, bagi khabar menakutkan. Kita kalau hampa jumpa, hampa pandai-pandai dah Nabi tak. Innakum tus'aluna anni famadha antum qailun. Kan Nabi akhir Hajjatul Wada', dah buat dah semua, harungi perjuangan susah payah, mati sahabat andai, dia halau keluar, menderita lama, berdiri di hadapan orang ramai. Nabi tanya mereka, innakum tus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu ditanya mengenai aku, besok Allah Ta'ala tanya kamu tentang aku ni macam mana? Famadha antum qailun. Kamu nak jawab apa ke Allah Ta'ala? Nashhadu annaka qad addaita wa balagta wa nasaht. Kami menyaksikan kau telah menunaikan, kau telah menasihati, kau telah melaksanakan, telah menyampaikan. Nabi angkat tangan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Maksudnya aku buat kerja dah. Allah, itu kata Rasul. Rasul. Kita lebih kurang kan? Hampa nak dengar, tak mendengar sudah. Tak terima, tak menerima sudah. Tapi Nabi, kita kena pinjam hak tabligh kata tu bagus. Kerja dakwah. Kerja dakwah ni, kerja para anbiya, kerja dakwah ni kerja kita. Kerja dakwah ni kerja kita. Menunaikan, menyampaikan, menasihati orang. Siapa yang buat kerja ni, dia buat kerja pada Nabi. Dan Allah berkat kat dia. Ilmu sikit pun Allah berkat. Orang yang telah sampaikan. Zakat ilmu, kita sampai kat orang. Kita dengar hadis ni, kita pun pergi bersembang kat orang. Cerita balik, Allah bagi kita ingat. Dalam fikiran kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyaqa' fil ladzi yarahu an-nar. Nabi kata jika tengok, hendaklah dia pergi masuk dalam hak api tu. Jangan nak pergi masuk hak ayang tu. Siapa yang jumpa Dajjal, pergi terjun api. Api Dajjal. Fa innahu ma'un 'azbut tayyib, karena dia adalah air yang enak lagi baik. Masuk yang tu. Ulama-ulama khilaf pendapat tentang masalah ini. Adakah Dajjal ni tukang sihir bagi sihir mata kita? Ataupun sebenarnya memang Allah jadikan satu ujian kepada orang ramai berdasarkan kepada amalan kita. Siapa yang melihat syurga selama ni bagaikan derita untuk dia, dia pun nampaklah benda hak baik itu api. Siapa yang lihat benda syurga, neraka tu bagaikan kebahagiaan pada dia, dia duk follow jalan neraka ni, duk ikut jalan neraka. Bila Dajjal mai, memanglah dia tengok hak neraka tu syok. Maka dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Arab kata, habuan yang kita dapat macam dengan amalan kita. Oleh kerana kita duk tengok syurga ni satu benda hak menyusahkan macam neraka, bila Dajjal mai, kita nampak macam tu.
Oleh kerana kita tengok neraka ni benda yang syok, maka bila Dajjal mai, kita pun dapat yang tu. Khilaf di kalangan para ulama dalam mentakwilkan hadis ni, namun yang pentingnya, tak pentinglah dia punca Allah Ta'ala uji mata kita ke, ataupun dia sendiri tukang sihir ke. Yang pentingnya Dajjal pada hadis-hadis tadi memang ada benda luar biasa kat dia. Tuhan bagi kat dia sebagai ujian kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita baca hadis berikutnya pada kuliah yang akan datang. Ada soalan? Sunat khitan kanak-kanak perempuan. Ulama-ulama khilaf dalam masalah ni. Ada di kalangan mereka menyebut tentang bahawasanya itu termasuk di dalam sunnah. Yang kerana berdasarkan hadis Aisyah, apabila berjumpa khitan dengan khitan, maksud kemaluan yang dikhatankan antara, maksud seolah-olah lelaki pun khatan, perempuan pun khatan, bila maka wajiblah mandi, wajibatil ghusl, maka wajiblah mandi. Tapi tidak ada hadis yang sahih yang sebenarnya yang mengkhususkan tentang budak perempuan ni kena berkhatan macam budak lelaki. Ada riwayat Ummu Atiyah yang mana disebut dalam Bukhari, di mana Nabi macam mengizinkan dia buat, tapi tak ada suruhan. Itu pun Nabi suruh buat dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Khitan budak perempuan ini terpulang. Siapa nak buat, boleh buat. Siapa tak mau buat, tidak menjadi kesalahan. Jika dia anggap mudarat, tak usah buat. Ada negara-negara tertentu yang khitan budak perempuan sampai melampaui batas, seperti di Mesir. Potong sampai habis. Di Afrika, dah tua dah baru khatan, nak kahwin. Tambat lagi di pokok. Kemudian pergi potong. Pasal satu ambil gambar contoh-contoh amalan Islam yang sebenarnya bukan amalan Islam pun. Orang Arab telah khitan sebelum, berkhatan sebelum daripada kedatangan Nabi SAW. So maka tidak ada penegasan bagi anak-anak perempuan. Siapa buat, siapa tak buat, tidak perlu untuk menjadi satu masalah. Tapi budak lelaki termasuk dalam sunnah yang diwajibkan kepada orang lelaki. Ada soalan? Orang yang, dalam hadis yang lepas yang kita baca, orang yang ikut Dajjal musnah. Apabila Nabi Isa datang, mereka tak termasuk di kalangan yang diselamatkan oleh Nabi Isa. Sebahagian yang melawan Dajjal, ada yang menghadapi masalah, akan dihukum oleh Dajjal, tapi akan diselamatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang ikut Dajjal kerana mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Nabi kata Tuhan kamu tak buta. Tuhan kamu tak buta. Benda tanda terbesar dia bukan Tuhan. Apa dia? Dia sama dengan manusia. Maka siapa yang ikut Dajjal kafir, kufur. Maka kekal dia dalam neraka. Sebab tu Quran kata Dajjal ni tak ada alasan untuk orang ikut dia. Walaupun dia buat banyak benda pelik. Suruh hujan turun, suruh bumi subur, benda pelik. Kerana asas laisa kamislihi syai'. Tuhan laisa kamislihi syai'. Allah laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Dajjal tak mungkin kerana dia sama dengan tu, takkan dia jadi Tuhan. Quran dia nafi dan dia isbat. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan itu tidak macam apa-apa. Dia mendengar lagi maha melihat. Kita tengok banyak ayat Quran, bila dia nafi, dia isbatkan sifat. Contoh, kalau kita nak kata kat orang, hang ni bukan orang jahat, ataupun hang ni bukan kedekut, hang ni bukanlah bodoh, tak padan. Habis tu aku apa? Hang biasa. Kan?
Tapi kalau kita hang bukan bodoh, hang bukan kedekut, bahkan hang pandai, bahkan hang seorang yang pemurah, baru mengisbatkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwa syami'ul basir. Dia sabitkan, dia tak sama dengan lain, dia maha mendengar, dia maha melihat. Dia nafikan sifat yang lemah, dia sabitkan ke sifat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu Quran. Itu Quran. Ada soalan? Habis? Ya. Komen apa? Dakwah kekal? Orang Islam banyaklah zaman lah ni. Syekh, macam-macam lah orang hina Nabi dan dunia ni. Dunia terbuka, orang boleh type di sebalik skrin. Kita tak tahu dia siapa. Anonymous. Kalau kita peduli sangat orang-orang selekeh yang memperkatakan tentang benda-benda ni, kita angkat dia. Tafihun nas yatakallam fi amril amma. Nabi kata golongan ruwaibidah akhir zaman. Orang yang Nabi kata wa yatakallamu fiha ruwaibidah pada akhir zaman. Akan bercakap golongan ruwaibidah. Hadis yang sahih yang disahihkan Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Akan bercakap golongan ruwaibidah. Wa man ruwaibidah tu ya Rasulullah. Ruwaibidah siapa wahai Rasulullah? Nabi tatafihun nas yatakallam fi amril amma. Orang selekeh tapi cakap dalam urusan besar, urusan orang ramai. Nobody tiba-tiba main bercakap tentang itu, tentang ini. Benda yang dia tak tahu. Kita tak boleh layan sangat nobody ni. Nobody likes nobody. Tak ada orang. Jadi orang-orang yang tak ada ni kita tak di tafihun nas. Dalam macam-macam, cuma kita kena fikir supaya kita dapat memberikan jawapan pada umum yang munasabah untuk Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang jawab benda-benda bagi Islam jadi tak standard. Jadi selekeh. Orang tanya tentang satu hal, kita jawab tu bagi orang lagi salah faham tentang Islam. Khususnya golongan agama kadang-kadang. Dia fikir otak dia. Dia bukan fikir tentang apa yang Nabi suruh kita cakap bagi orang faham. Bukan cakap kita sendiri je syok. Kita tak bercakap dengan bahasa manusia. Kita tak khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita tak bercakap kepada manusia dengan kadar akal ya. Kata Ali, cakap pada manusia dengan kadar akal ya. Kita cakap dengan manusia zaman ni dengan kadar akal ya. Bila kita nafikan satu benda, kita nafikan dengan hujah yang kukuh yang orang dapat faham Islam. Islam tentang keadilan umpamanya. Kita cakap tentang keadilan, kemudian kita bagi tahu, kita tengok tak samanya perundangan antara Muslim dan non-Muslim. Yang zahir sangat, karena kita memilih pendapat-pendapat yang lemah. Ni tak apalah, jurubu dah habis. Jurubu, saya setuju dengan mufti Singapura. Jurubu kalau kuat, orang tak payah keluar pergi sembahyang Jumaat. Dia kata, no, orang pergi keluar pergi tengok bola sepak boleh. Hang takkan nak kias sembahyang Jumaat dengan bola sepak. Agama bagi orang musafir, dia bagi orang qasar, jamak. Takkan kita nak kata Allah kapal terbang dah nak qasar jamak apa? Peruntukan agama. Dalam hadis Bukhari, apabila hujan, Ibnu Abbas kata pada orang ramai, hayya 'ala salah tu dia suruh tu muazzin ganti, sallu fi buyutikum. Semayang di rumah kamu. Ada orang tak puas hati. Umar kata qad qalahu man huwa khairun minni. Orang yang lebih baik daripada aku. Nabi buat benda ni. Karena al-jum'atul azmah. Jumaat itu kewajipan.
Aku tak mau mengeluarkan kamu daripada rumah kamu dengan kotoran tanah dan air. Semayang di rumah. Hujannya bukan berlubang mata. Agama bagi. Sebab tu dalam Islam, hujan lebat. Pergi negeri Arab, hujan lebat, jamak tak besar. Kita banjir masjid terampung, tak jamak. Biar tak semayang, tak apa. Jangan pecah tradisi. Tanya Ustaz Sili duduk negeri Arab. Salji jamaah. Ni agama bagi. Tak apalah. Fatwa tu bagus lah. Saya buat kenyataan dalam media baca. Ada satu mufti daripada negeri mana. Dia kata lagi orang tak rebah kena pergi main Jumaat. Kena indeks 1000, IPU 1000. 1000 mati lah. 300 tak tahan lah. Mana boleh dia kata tempat lain orang boleh pergi. Kita tak kias agama dengan tu. Kita musafir, agama bagi kita buka puasa. Nak kata apa? Kita tak kata Allah, orang lain nak Afrika makan tak ada, dia teruk lagi. Orang tak kiam macam tu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir, ganti pada hari yang lain. Agama bagi. Nak kata apa? Agama bagi. Ada mazhab yang lebih dahsyat seperti mazhab Ja'fari. Kalau musafir aja wajib buka puasa. Ibn Hazmin juga sebagian pendapat. Laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan satu benda yang baik bila berpuasa masa musafir. Bila Nabi tengok orang puasa kemudian dia pitam. Dalam sebagian riwayat dengan lahjah Yaman, am minal bir am sawm as-safar. Bukan benda yang baik puasa masa musafir. Nabi riwayat Bukhari, Nabi tak mau orang puasa. Bila sampai pitam-pitam nak tahan puasa Ramadan, Nabi tak bagi. Macam dereba bah bulan puasa kan. Bawa ke tepi, bawa ke tepi. Puasa tak larat. Minum syekh. Entah terjun kau untuk 40 orang pula mati. Dia dok kira dia seorang. Agama ini luas. Sadaqatun tasaddaqallahu lakum alaikum faqbilu sadaqatah. Sedekah Tuhan bagi kamu, terimalah sedekah dia. Dia bagi rukhsah, dia bagi kelonggaran. Kita dok pi bagi hak agama hak susah, kita rasa syok. Lagi dok susah lagi syok. Ada orang sangka lagi susah agama, lagi kuatlah orang tu beragama. Bukan agama ikut Nabi, ikut Allah, ikut Rasul. Bukan lagi susah lagi bagus. Bukan agama lagi susah lagi bagus. Agama taqwa. At-taqwa ha huna kata Nabi. Saleh, manusia saleh. Saleh maksudnya benda yang baik. Benda yang kita tahu Tuhan izinkan. Banyak benda yang sama Tuhan tak izinkan. Hanya Tuhan izinkan tak izin walaupun sama. Duit, gaji dengan judi. Duit tu RM40, RM40. Makan duit judi, kerahkan hati kita, perasaan kita. Makan duit gaji yang halal, rezeki yang halal tak menjejaskan diri kita. Hubungan seks juga sama. Seks yang halal, yang dibuat mawaddatan wa rahmah, yang dibuat dengan kasih sayang dan rahmat, dia melunakkan hati, melunakkan perasaan, mendamaikan jiwa, membaikkan jiwa kita. Sebab tu orang muda hak mana kah ni bagi menikah. Lunak jiwa dia. Pasal halal, pasal fitrah. Ini benar-benar dengar minggu depan nikah. Pasal lunak, halal. Antara benda nak lunakkan hati, zikrullah dan banyak, dan seks yang halal. Nabi kata padanya, afi bid'i ahadina sadaqah. Adakah pada kemaluan kita juga sedekah? Ni ya. Sedekah. Seks yang haram walaupun zamang, walaupun mesra, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Agama bukan soal bagi derita tak derita. Agama soal hak Tuhan bagi boleh. Hak Tuhan bagi boleh. Solat Jumaat, musafir pada hari Jumaat, boleh ke tak mula-mula? Dalam mazhab
Syafi'i dan sebahagian mereka kata kalau keluar selepas daripada terbit fajar maka wajib Jumaat. Ini pendapat mereka. Pendapat ini dibina di atas hadis yang diriwayat, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni, tapi hadis ini munqati'. Hadis ini berlaku inqita'. Yani hadis ini dhaif. Bila hadis ini dhaif, maka tak ada satu hadis yang menunjukkan siapa yang keluar pada hari Jumaat selepas daripada terbit fajar tetap kena buat Jumaat. Tidak kuat pendapat ini. Bahkan agama itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mau daripada kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Maka siapa yang keluar pada hari Jumaat, apabila nama saja dia bermusafir, maka dia boleh jamak dan qasar dan tidak wajib padanya solat Jumaat. Melainkan dia keluar masa waktu Jumaat dah masuk dah. Orang bang Allahu Akbar, jom kita musafir. Ada tak? Dia itu memang nakamnya. Tadi orang saja nak lari. Tapi kalau dia keluar pukul 7, pukul 8, pukul 9 sampai selagi belum masuk waktu, maka dia diberikan hak sebagai seorang yang bermusafir pada hari Jumaat. Adakah boleh dijamak, soalan dia ni, antara solat Jumaat dan solat Asar? Apa kita sembahyang Jumaat 2 rakaat dan kemudian kita sembahyang Asar pula 2 rakaat kita jamak? Karena tidak berlaku di dalam apa-apa riwayat yang menunjukkan Nabi jamak antara Jumaat dan Asar, maka nak sebut dalil hadis tak ada. Maka sebahagian para ulama termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia menyatakan tak boleh kerana tak boleh dikiaskan dalam hal ini. Maka siapa yang sembahyang Jumaat tak bolehlah bagi dia untuk sembahyang Asar, melainkan dia kena tunggu waktu Asar, dia sembahyanglah Asar 2 rakaat kalau dia orang musafir. Karena tidak dijamak. Itu pendapatnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya pandangan saya bersetuju pendapat yang menyatakan boleh. Kerana agama ini rukhsah. Bagaimana orang yang telah sembahyang Jumaat telah buat satu kebaikan. Dia mendengar benda yang Allah suka, dia pergi dengar khutbah, dia dengar benda Tuhan suka. Dia sembahyang, kemudian dia telah oleh kerana dia buat satu kebaikan, lalu dia halang pula daripada satu kebaikan peruntukan yang lain, nampak macam tidak seimbang hak. Tidak seimbang hak ini kepada yang langsung tidak sembahyang Jumaat. Maka siapa yang musafir, dia salat Jumaat, pada pandangan saya, wallahu ta'ala alam, dia bolehlah untuk selepas itu sembahyang Asar 2 rakaat. Di atas sifat rukhsah agama bagi. Kalau dia syak, kerana ada khilaf di kalangan para ulama, dia rasa tak apa sedap, masa dia sembahyang Jumaat tu, dia niat zuhur, lepas tu habis bagi salam, dia sembahyang lagi 2 rakaat, niat Asar. Maka keluar dia daripada khilaf. Halalkah mengambil untung atas angin dalam berniaga? Atas angin ni apa dah? Naik kapal terbang ambil untung ke atas? Boleh mengambil untung atas angin ni, saya tak tahulah maksud dia. Tetapi kalau dia masukkan ujrah boleh. Ujrah maksudnya upah. Kita tolong deal, kita tolong urus, kita dapat tak ada satu. Tapi kalau kita tipu, kita sebenarnya aku yang perkenal benda tu kat dia, tu yang dia nak beli kan, kita tak perkenal pun. Kawan tu pun terima kasih kat kita, mai-mai dia bagi sikit. Pasal kita cakap pandai, bukan kita pun. Hak tu haram, kita tipu. Tapi kalau kita memang perkenalkan, kita tolong promote benda, kita tak buat apa pun, kita promote barang orang. Kemudian dia bagi di atas dasar ujrah, boleh dapat. Ada bab ujrah dalam fiqh, di mana habuan ataupun upah yang dibayar di atas satu kerja. Walaupun kita tak terlibat, kita tidak involve secara duit, tetapi kita involve secara tenaga, kita boleh dapat. Setakat banyak manakah kita boleh mengambil untung atas angin? Jika ya halal. Contoh barang RM10, berapakah yang boleh kita ambil? Agama tak, barang pertama, satu orang Islam dia iktiraf hak market ni. Market terbuka selagi mana tidak menzalimi orang lain. Itu kita dah belajar bab ni. Kita kadang-kadang barang mungkin harga dia murah. Modal barang murah, tapi modal kerja tinggi. Maka kita orang ambil untung tinggi atas kerja. Agama tidak tetapkan benda-benda yang seperti itu. Tapi dia larang kita menzalimi orang.
dengan kita tipu. Seperti kita pergi beli barang di tengah jalan, barang ni harga RM10 dah, kita duit banyak, kita borong semua, kita pergi jual RM100. Itu zalim. Itu zalim. Saya dapati fatwa kebangsaan bahawa halal asalkan pembekal membenarkan kita mengambil untung dengan menahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Pada minggu depan, mungkin Syekh Wahab akan sebut nanti, pada minggu depan saya kuliah tak ada. Sebab pada petang, kedua saya ingat, ada forum yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tentang Syiah. Dr. Aziz Hanafi, Ustaz Badaruddin Mufti Sahibul Samahah Mufti Kedah, dan juga saya sebagai panel tentang Syiah. Buat di Singat Tabung Haji. Tabung Haji ya? Tabung Haji ya? Lepas tu malam tu perasmian Masjid Laguna. Ada Sungai Petani Masjid Laguna? Ya, saya forum di Masjid Laguna Sungai Petani. Jadi malam tu tak ada. Di sana. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Syekh Zaman ada pengumuman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada dua pengumuman di sini. Saya ulangi balik yang tadi. Yang pertama, esok 11 malam, pukul 8 malam.